Baik, di separuh masa kedua kita dapat saksikan keseimbangan pemain-pemain dan juga pasukan JDT dan juga Kedah, tetapi ini dia kita dapat saksikan penentuan sepakan penalti untuk menentukan siapakah yang bakal bawa pulang Piala Sumbangsi 2017 ini. Kita terus bersama dengan Abu Akatan dan juga Akmal Riza. Silakan, Bakar. Masih lagi bersama di Stadium Lakin pada malam ini. Lawanan pertama Liga Super Malaysia 2017 berakhir dengan keputusan seri JDT 1, Kedah 1, dan sebentar saja lagi apa yang ingin diputuskan ialah pasukan manakah yang akan memenangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah, memenangi lawanan Sumbangsih pembuka tirai musim baru menerusi sepakan penalti. Sepakan penalti menjadi penentu Piala Sumbangsih pada musim lalu, di mana akhirnya dipertahankan oleh pasukan JDT menewaskan pasukan Selangor. Sepakan penalti juga menjadi penentu untuk pasukan Kedah yang menidakkan Selangor di Stadium Shah Alam untuk menjuarai Piala Malaysia pada musim lalu. Dan pada malam ini Akmal Rizal, bekas pemain kebangsaan, sepakan penalti juga menjadi penentu untuk pasukan JDT dan Kedah. Ya, sepakan pertama yang akan diambil oleh pasukan JDT melalui Geronimo Barales. Dan inilah akan menentukan pasukan yang akan memenangi Piala Sumbangsih pada malam ini. Leret dan padu rempatan yang dilakukan oleh pemain gantian ini. Pemain dari Argentina, import baru pasukan JDT, Geronimo Barales, Apache Assassin, memberikan kelebihan awal dalam 90 menit. Kelebihan awal juga dimiliki oleh pasukan tuan rumah JDT. Sepakan penalti Syafiq Rahim, tapi babak kedua dipadamkan oleh rempatan cantik Badrul Bakhtiar. 1-1 keputusan 90 menit. Barales meletakkan kembali JDT di depan menerusi penentuan penalti. Messi Kedah, Farhan Roslan mempunyai tugas yang tersendiri untuk mengikat semula kedudukan. Baik, juga di sebelah kiri pintu gol, satu sama. Ya, satu agakan yang menarik daripada Fariza Males, tapi kepaduan sepakan daripada Farhan Roslan itu menidakkan Fariza Males daripada membuat satu tepisan. Marcos Antonio, perlagaan yang agak berat, masih lagi dapat terlihat kesan luka di kepalanya di sebelah kiri. Mengambil sepakan penalti kedua untuk pasukan JDT. Depan dengan penjaga gol yang jarang diturunkan, Abdul Hadi Abdul Hamid. Kencang, dia sudah membuat keputusan, meletakkan sasaran. 2-1 sekarang ini. Marcos Antonio meletakkan JDT, jaringkan gol penalti kedua untuk tuan rumah. Itu sepakan yang baik ya. Beliau melihat Hadi sedikit bergerak lebih awal dan itu memudahkan Marcos Antonio menukar arah sepakan beliau dan memberikan gol kedua kepada pasukan JDT. Ini pula pemain baru untuk pasukan Kedah pada musim ini. Tersenyum saja, begitu juga seperti ada signal kepada gol JDT. Apakah kesudahannya? Oh, relax, tenang, baik. Sepakan penalti daripada pemain baru pasukan Kedah ini, Akram Mahinan. Ya, cukup tenang. Beliau sekali lagi melihat pergerakan penjaga gol dan dengan tenangnya membuat tolakan ke sebelah kiri dan Farizal tertewas bila tersalah arah. Mewakili pasukan kebangsaan dipanggil oleh bekas julatih kebangsaan gitu Dolah Saleh. Dan ini pula nombor 11 Gonzalo Cabrera juga telah menunjukkan sedikit banyak kelincahan dalam permainan tadi antara tiga import baru untuk pasukan JDT. Sekali lagi kencang daripada Cabrera. Ya, sepakan penalti yang baik ya. Dan pemain yang menjaringkan gol ini bukan mudah ya untuk menjaringkan penalti, memerlukan ketenangan dan memerlukan teknik yang baik, melihat gerakan penjaga gol dan cuba untuk kepaduan bola itu juga cukup penting, dan inilah bolehkan mereka untuk menewaskan penjaga gol. Tidak banyak peluang dalam 90 menit. Import baru pasukan Kedah pula, Kenil So, pemain dari Denmark ini.
tugas penting yang dipikulnya. Juga dengan keyakinan di situ, Akmal. Ya, kita Tiga lihat sama. agak tenang beliau melihat penjaga gol dan membuat sepakan sedikit ke tengah dan memudahkan apabila penjaga gol buat pergerakan yang lebih awal. Penentuan sepakan penalti peranan Sumbangsih 2016 di antara JDT menentang Selangor terpaksa ataupun keputusan barulah terlerai menerusi sepakan penalti sudden death. Ini pula pengambil sepakan penalti keempat pasukan JDT, iaitu Brian Ferreira. Dapat diselamatkan. Baik, agakan daripada penjaga gol pasukan Kedah, Abdul Hadi Abdul Hamid, menidakkan pemain yang lincah dalam masa permainan. Brian Ferreira gagal untuk menghasilkan gol. Kedudukan masih 3 sama. Mungkin kelebihan yang boleh dimiliki oleh pasukan Kedah dalam misi hajat untuk membawa pulang Piala Sultan Haji Ahmad Shah musim 2017. Badul Bakhtiar akan mengambil. Ya, ketenangan diperlukan untuk Badul Bakhtiar sebagai pemain berpengalaman, dan kita akan lihat adakah beliau mampu untuk menyempurnakan tugas beliau. Baik, sepakan daripada Badrul yang juga merupakan wira pasukan bawah 23 tahun kebangsaan. Penentuan sepakan penalti pingat emas kedua untuk dirinya dalam final Sukan C 2011 di Jakarta Palembang. Sesungguhnya menepati harapan penyokong-penyokong Kedah, menjadikan gol keempat. Kedah mendahului 4-3. Safiq Rahim setidak-tidaknya mahu ataupun perlu menyamakan kedudukan. JDT ketinggalan nanti sepakan Safiq Rahim. Cantik. Itu kemampuan yang sukar untuk dinafikan. Kehebatan Safiq Rahim menyempurnakan satu lagi sepakan penalti. Kali ini dalam penentuan untuk kedudukan sekarang ini 4 sama. Kelebihan pengambil sepakan penalti kelima yang juga mampu boleh bertindak selaku wira penentu kemenangan pasukan Kedah untuk merangkul memenangi perlawanan Sumbangsih ini, Liridon Krasniki. Gagal Farizal Malias. Liridon menghasilkan gol kelima daripada 5 sepakan penalti di kalangan pemain-pemain Kedah untuk pasukan Kedah memenangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah, memenangi perlawanan Sumbangsih untuk musim 2017 ini, menewaskan pasukan tuan rumah JDT. Piala Sumbangsih yang ketiga untuk pasukan Kedah. Ya, satu perlawanan yang bagi saya cukup suka dan untuk kedua-dua pasukan, perlawanan pertama Liga, perlawanan pertama pembuka tirai pada musim ini, dan apapun saya pasti JDT dan Kedah akan menjadi pencabar yang cukup kuat dalam saingan Liga Super pada musim 2017 ini. Ya, melihat antara pemain yang disayangi oleh penyokong-penyokong pasukan Kedah, Liridon Krasniki, pemain yang terkenal dengan fancy footwork, mempamerkan skill individu, tetapi kesempatan yang penting, tekanan yang secara tidak langsung mampu dipikulnya setelah juga membantu pasukan Kedah memenangi sepakan penalti, menewaskan pasukan Selangor untuk merangkul Piala Malaysia 2016. Penentuan sepakan penalti, tanggung jawab yang juga berjaya dipikul oleh Liridon Krasniki selaku pengambil sepakan terakhir untuk pasukan Kedah. Setelah Brian Ferreira gagal menyempurnakan, jadi kemenangan 5-4. Kedah akan membawa pulang Piala Sultan Haji Ahmad Shah, memenangi perlawanan Sumbangsih untuk musim 2017 ini.
Ya, kita pasti ini satu tonik yang menarik ya dan baik untuk pasukan Kedah untuk cuba menempatkan diri ataupun mungkin menjadi pesaing yang cukup rapat untuk pasukan JDT pada musim ini. Tapi bagi saya JDT pasti akan menjadi pasukan pilihan utama dengan pemain-pemain yang mereka ada bukan setakat 11 tapi mungkin 20 pemain yang ada dalam pasukan JDT adalah pemain-pemain yang terbaik, pemain import yang terbaik, dan mana-mana pasukan pasti akan mahu untuk bermain mati-matian apabila menentang JDT pada peranan musim ini. Baik, sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan upacara penyampaian hadiah kemenangan 5-4 pasukan Kedah ke atas JDT menerusi sepakan penalti untuk memenangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah 2017. Kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali semula ke Stadium Lakin selepas ini nanti.